Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat. Antara yang dibangkitkan pada sidang pagi tadi, usaha kerajaan membantu golongan gelandangan tindakan terhadap pihak yang menghina institusi diraja, agama dan kaum serta kesan penstrukturan semula jumlah penjawat awam. Dan untuk laporannya, kita terus bersama rakan setugas Amirul Hakim Lokman. Silakan Amirul di sana. Amirul. Ya, terima kasih Siti. Terus ke laporannya. Penambahbaikan undang-undang berkaitan penyalahgunaan media sosial akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan peruntukan undang-undang terbabit terus relevan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Edin Shazli Shith berkata kerajaan tidak sesekali berkompromi dengan mana-mana pengguna media sosial yang menggugat keselamatan, kestabilan dan keharmonian negara, khususnya yang menghina institusi diraja, perkauman dan agama. Hak kepada kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak dan tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang sedia ada. Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dengan kerjasama pihak Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan berkompromi dan sentiasa komited untuk mengambil tindakan tegas kepada mana-mana pihak yang menggugat keselamatan, kestabilan dan keharmonian negara, khususnya pihak yang menghina institusi beraja, perkauman dan agama. Golongan gelandangan akan dibantu termasuk menyediakan peluang kerjaya melalui Pusat Intervensi Sosial Anjong Singgah di seluruh negara. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yoh berkata, melalui inisiatif itu mereka akan diberikan kaunseling, bimbingan dan motivasi agar tidak terpinggir daripada arus pembangunan. Seramai 6,936 orang gelandangan mendaftar masuk secara sukarela di 5 anjung singgah di seluruh negara sejak ia ditubuhkan pada tahun 2011. Daripada jumlah itu, 5,022 gelandangan mendapat padanan kerjaya dan selebihnya telah dirujuk ke agensi yang berkaitan. JKM bila mereka membuat operasi dan mereka akan memantau dan pastikan yang mereka rasa boleh diberikan kaunseling semua masukkan ke Anjung Singgah, dan success story yang kita ada, fokus kita sekarang adalah untuk memberikan mereka kerjaya. Jadi saya ada data tahun ini sahaja daripada Januari hingga Mac 2019 di Anjung Singgah Kuala Lumpur seramai 67 orang didaftar masuk, padanan kerjaya 38 orang telah mendapat kerja. Jadi peratus kejayaan kita di Kuala Lumpur 56.72%. Anjung Singgah yang ditadbir oleh Yayasan Kebajikan Negara merupakan pusat khidmat bantuan dalam sosial membantu golongan gelandangan. Proses penstrukturan semula penjawatan dalam perkhidmatan awam tidak menjejaskan perjalanan atau pengurusan negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mat Farid Mat Rafiq berkata, pengecilan saiz perkhidmatan awam tidak mengurangkan peluang pekerjaan tetapi menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang optimum. Strategi ini masih relevan dalam menangani isu jumlah anggota perkhidmatan awam yang dilihat terlalu besar dan memberikan implikasi keuangan yang membebankan. Penumpuan harus diberikan kepada perkhidmatan produktiviti dan penggunaan sumber tenaga secara optimum. Kerajaan menjamin transisi tersebut tidak memberi kesan kepada perjalanan atau pengurusan negara. Tuan Yang di-Pertua. Dan saya rasa itu saja laporan yang boleh saya bawakan daripada Parlimen. Sidang Dewan berehat ketika ini dan bersambung pada jam 2.30 petang nanti. Kembali bersama Siti Khatijah untuk laporan seterusnya. Silakan. Terima kasih Amirul langsung dari Parlimen.